Assalamualaikum, nama saya Muaz. Hari ini kita bertemu lagi dalam video kali ini. Hari ini kita akan bercakap menyentuh sedikit berkaitan dengan surface area, berkaitan dengan kedatangan Imam Mahdi. Kenapa saya isukan benda ni? Saya akan buat lagi satu video yang seterusnya yang lebih detail. Tapi saya nak cuba buat dalam bahasa yang mudah. Apa pun yang kita faham bila kita mengatakan bahawa Imam Mahdi akan datang. So, bila kita tengok pada video-video yang kita tengok pada kat YouTube, bila kita bercerita tentang akan datangnya masa-masa aman, dan bila kita cakap pasal kebenaran, banyaklah orang-orang yang menulis mesej bahawa tak apa, kita akan tunggu Imam Mahdi datang, kita akan nantikan kedatangan dia. Dan pada video-video lain dia akan cakap benda sama lah, Imam Mahdi akan datang, Imam Mahdi akan datang. Tapi saya melihatkan benda ni dari segi yang macam terlalu mengikut-ikut. Maksudnya dia bersangka bahawa Imam Mahdi itu bila datang, keadaan tiba-tiba akan jadi aman. Dan bagi saya ini adalah budaya ikut-ikutan. Maksudnya ialah sama seperti seorang anak yang melihat ayah yang solat, tapi anak pun ikut solat juga, tapi dia tak tahu apa benda dia cakap, sebab dia hanya mengikut sahaja. Jadi bagi saya macam dia tahu, sebenarnya Imam Mahdi ni dia datang tidaklah tiba-tiba keadaan itu jadi aman, tetapi keamanan ketika itu telah dibicarakan. Banyak pula orang yang cerita pasal keamanan, banyak orang yang nak inginkan keadilan, dan benda tu hanya dapat direalisasikan dengan suatu penyatuan. Maksudnya kedatangan Imam Mahdi ni datang dalam keadaan kelompok seluruh umat Islam ni inginkan keadilan untuk berlaku. Jadi apa benda yang berlaku sekarang ni, banyak orang zalim yang kita angkat, dan hidup ni memang tak adil lah. Dan sedihnya ialah disebabkan orang Islam sendiri redha dengan benda tu, dan dia tidak menuntut keadilan, dia membiarkan dirinya diperlakukan sebegitu. Dia lah orang yang menghalalkan penginaian pada diri dia sendiri. Dia tak nak berubah, sebab dia merasakan bahawa benda itu dugaan, bahawa dia merasakan bahawa dia lah orang yang akan dipelihara di akhirat kelak. Padahal term and condition untuk di bawah payung Allah di akhirat nanti ialah satu dugaan yang mana memang kita tak dapat mempertahankan diri kita sendiri. Itu baru kes betul-betul orang yang inaya. Tapi jika kita membenarkan keinayaan itu, kita benarkan orang menindas kita, padahal kita boleh melawan, itu adalah masalah yang datang pada diri kita sendiri. Dan itulah apa benda yang orang kata, iaitu kita tunggu Imam Mahdi datang, kita tunggu Imam Mahdi datang. So maksudnya nak tunggu Imam Mahdi datang baru nak berusaha ke arah yang benar, amar ma'ruf nahi munkar. Adakah ia ada hadnya kepada siapa pemimpin kita? So kalau pemimpin kita tu bukan Imam Mahdi, kita tak perlu nak berusaha. Tapi bila turunnya Imam Mahdi datang, baru kita betul-betul nak berusaha. Saya lihat kedatangan Imam Mahdi ni sebenarnya yang menyebabkan benda tu jadi ajaib, tiba-tiba daripada tak aman jadi aman, disebabkan orang-orang yang sebelum datangnya Imam Mahdi ni telah berpusu-pusu menyatakan suara dan bersependapat, dan membuat sekutu-sekutu mereka bersatu atas satu jajahan. Dan mereka masa demi masa menguatkan bala tentera mereka yang mereka ada. Dia menguatkan ekonomi orang Melayu, dia menguatkan lagi silaturahim, persaudaraan. Lepas Islam menjadi makin lama makin kuat, dan ketika itu Islam ingin memilih leader yang layak untuk diperjuangkan. Dan siapalah yang lebih layak untuk memperjuangkan keamanan kat dunia ni melainkan lelaki pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana manusia ni dipilih untuk jadi khalifah dekat atas muka bumi. Jadi maksudnya dekat situ Imam Mahdi dia datang dalam keadaan dia mengambil alih jawatan yang ada ketika itu untuk menjadikan dia orang yang berkuasa. Maksudnya usaha untuk mengamankan dunia ni dah lama wujud sebelum lagi Imam Mahdi datang. Sebelum Imam Mahdi datang, kita dah berusaha bersungguh-sungguh, kita dah cuba mencari orang-orang sekutu-sekutu yang bersama pendapat macam kita, dan kita sama-sama memperjuangkan golongan-golongan lemah. Jadi bila saya dengar orang kata macam tunggu Imam Mahdi baru dia sampai, ini adalah kata-kata yang digunakan oleh orang-orang yang kalau kita lihat dia memang dia tak nak berusaha, memang kita lihat depan mata kita memang dia memang tak ada apa-apa, tapi dia asyik melawankan bahawa dia akan tunggu Imam Mahdi.
inilah yang dikategorikan sebagai orang-orang yang, macam mana saya nak kata, sebab benda ni dah macam common sense. Kita ada satu ni, inginkan dunia ni untuk berubah, tapi kita sendiri tak nak buat apa-apa. So perumpamaannya begitulah. Jadi daripada kita melaungkan tunggu Imam Mahdi datang, bila kita melaungkan bahawa Imam Mahdi akan muncul, why not kita mencipta suatu kesepakatan. Kita dah duduk di satu kawasan, kita dah bersatu menjadi orang kuat, dan ketika itu memang kita hanya menunggu pemimpin yang akan datang. Sebab pemimpin yang akan datang ni, bila dia nak create satu komuniti yang besar, akan ambil suatu jangka masa yang lama. Jadi why not, kenapa tidak kita orangnya yang mendirikan komuniti tu, dan kita hanya menanti orang yang layak untuk memegang jawatan tu saja. Kenapa kita obses sangat menyuruh orang yang dikatakan Imam Mahdi ni untuk suruh dia yang cipta kerajaan dia sendiri? Adakah dia mampu untuk mencipta dalam keadaan dia berseorangan? Dah tentu Imam Mahdi ni akan diterima oleh satu kelompok yang mempunyai tenaga dia sendiri, yang mempunyai teknik dia tersendiri, dan dia mintakan Imam Mahdi ni untuk menjadi pemimpin dia. Jadi apa-apa pun saya harap awak faham lah apa benda saya cuba masukkan. Sebab ini adalah bukan satu teguran yang saya nak bagi pada orang yang sentiasa beralah macam tak mengapalah kalau dizalimi pun, tapi nanti Imam Mahdi datang, barulah kita akan aman. Dan itu adalah salah satu kata-kata yang salah, dan itu adalah satu mentaliti yang harus kita tolak sebagai orang Melayu. Why not kita sekarang ni, daripada sekarang ni kita bermuafakat, kita bersependapat, ataupun kita cipta badan bukan kerajaan ni kita yang tersendiri, yang berkaitan dengan memperjuangkan khalifah, yang mana tidak terpengaruh dengan mana-mana parti ataupun budaya, ataupun hanya tertakluk pada mentaliti seseorang saja. Tapi NGO yang kita akan buat ni adalah tertakluk pada apa benda yang baik untuk masyarakat. Sebab kita bukan sahaja nak memperjuangkan orang Islam, tapi kita nak memperjuangkan orang-orang daripada bangsa-bangsa lain, warna kulit lain, dan agama-agama lain. Sebab inilah sejahteranya Islam, bila dia duduk atas satu tempat di mana siapa di bawah naungan Islam tu semuanya agak sejahtera. Jadi salah satu trik untuk ke arah itu, kemungkinan besar, salah satu saya punya pendapat lah, maybe selagi kita tak membicarakan tentang hal berkaitan dengan Bumi Putra dan bukan Bumi Putra, selagi itu kita susah nak move forward untuk membentuk satu kerajaan yang adil. So sebab bila kita kata Imam Mahdi akan membentuk satu kerajaan yang adil, apa maksudnya? Adakah adil untuk sesama Islam sahaja, ataupun adil kepada sesiapa yang patuh dengan ajaran Islam? Maksudnya siapa yang patuh tu, kalau Kristian patuh pada dasar Islam, kalau Buddha patuh pada dasar Islam, kalau agama-agama lain patuh pada dasar Islam, so mereka juga akan diadili dengan sebaik-baiknya. So bagi saya itulah conclusion bila kita kata adil tu pada setiap manusia yang bernafas. Dan ini adalah apa benda yang saya cuba nak rungkai. Sebab masalah isu pasal Bumi Putra dan bukan Bumi Putra, ada sebabnya kenapa kita buat macam tu. Tapi peliknya ialah bila kita bagi kelebihan ke orang lain, mulalah kita diambil kesempatan. Padahal why not kita mencipta suatu benteng khas ataupun undang-undang khas untuk mengelakkan daripada siapa-siapa pun untuk mengambil kesempatan antara satu sama lain. Maksudnya Islam tak boleh ambil kesempatan pada orang Kristian, sama seperti orang Kristian tak boleh ambil kesempatan pada orang Islam. So bagi saya isu pasal Bumi Putra dan bukan Bumi Putra boleh diselesaikan, dan boleh kita mencari suatu cara hidup yang sesuai untuk kami semua berinteraksi walaupun berlainan agama. Sebab lain agama macam mana pun still makan benda yang sama, still inginkan ketenangan, still inginkan kebahagiaan yang sama. Jadi tak ada masalah untuk kita bermuafakat dan bersependapat. Dan maybe ini adalah salah satu cabaran. Kita akan ada cabaran-cabaran lain lagi. Kita akan cuba terus kaji lagi benda ni. Maksudnya macam mana kita nak selesaikan masalah ini, dan masalah-masalah yang akan datang. Kita bincang satu persatu supaya kapal berita gembira yang kita bagi pada umat Islam
juga menjadi khabar berita gembira kepada orang yang mencari keamanan, iaitu baik daripada agama-agama lain lah. Dan biar kita membuat diri kita bersifat general dan untuk setiap kaum manusia yang ada dekat dunia ni, dan itu akan jadi cabaran yang paling hebat pada kita ni yang duduk di akhir zaman ni, insyaAllah. Dan saya akan lontarkan lagi pendapat-pendapat saya yang saya fikirkan, insyaAllah diberi masa yang sesuai, dan saya akan cuba memperkemaskan, dan saya akan cuba beritahu awak idea-idea yang saya ada, macam mana kita nak mengadili ke semua, baik yang tua, baik yang muda, baik yang berbilang agama, berbilang bangsa dan berbilang bahasa, dan kepada sesiapa sekalipun yang inginkan ketenangan di hati, insyaAllah. Apa-apa pun nanti kita akan berjumpa lagi di video akan datang. Nama saya Muaz, saya minta diri dulu. Assalamualaikum.